السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على رسولنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وأهل بيته المطهرين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحديث أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. صدق الله العظيم. فضيلة المحترم Tuan Imam Ustaz Haji Muhammad Nasir bin Utut, yang kemuliakan Tuan Bilal, Ustaz Anis, dan seluruh barisan IJK Masjid Al-Mujahidin, para hadirin, para masyayikh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada kalimat yang paling sesuai pada malam ke-19 bulan Rabiul Awal ini melainkan kita bersyukur kehadrat Ilahi, di mana tuan-tuan dengan saya dibagi peluang yang terbaik olehnya untuk meneruskan ibadah ini, sama ada ibadah yang sedang kita laksanakan ibadah mahdah atau ghairu mahdah. Dan kita bersyukur pada malam yang baik ini, sekeping badan tubuh ini masih dijemput oleh Allah untuk beribadah, beriktikaf di rumah Allah yang paling mulia. Semua maklum, tidak ada doa yang paling baik dan yang paling tajam, paling mudah istijabah melainkan doa seorang hamba Allah yang berada di masjid Allah. Tiada badan tubuh yang terindah melainkan badan tubuh yang sentiasa sayang ulang alik ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan tiada bumi yang paling Allah sukai melainkan yang mandi adalah al-masajid, masjid-masjid Allah atau tempat sujud. Tidak ada kaki yang paling mulia yang mendapat markah tersendiri melainkan kaki itu adalah kaki yang sentiasa membiasakan diri untuk melangkah ke rumah Allah. Ini semua adalah hadis yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam konteks pembahasan bulan lepas, semua maklum bahawa dalam ibadah ada yang wajib, ada yang sunnah. Cumanya kalau kita teliti, di antara banyak-banyak ibadah yang difardukan oleh Allah, yang paling banyak diulang-ulang dia namanya adalah as-salat. Dan pendekatan manusia kepada Allah yang paling tinggi sekali adalah as-salat, adalah sembahyang. Dari konteks beberapa ayat Al-Quran, banyak sekali kalimat ini diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah kalimat zakat. Aqimus shalah wa atuz zakat. Salat maknanya hubungan antara manusia dengan Allah. Zakat artinya perkongsian rezeki antara manusia dengan manusia. Seakan-akan dua saluran ibadah yang tak boleh terpisahkan, sehingga kedua hukum ini adalah diwajibkan oleh Allah, walaupun tempat diwajibkannya dia berbeza. Ibadah haji diwajibkan di Madinah, ibadah zakat diwajibkan di Madinah, ibadah Ramadan diwajibkan di Madinah, tetapi salat Allah wajibkan setahun sebelum Nabi berpindah ke Madinah. Perbezaan yang paling nyata, kalau ibadah zakat hanya wajib kepada orang-orang tertentu saja, orang yang memiliki harta dan cukup nisab. Tetapi sembahyang tidak. Sama ada mereka yang berharta atau tidak, tetap Allah wajibkan. Perbezaan yang paling nyata, ibadah Ramadan Allah wajibkan di Madinah,
Tapi untuk orang yang sedang musafir, mereka diperbolehkan rukhsah untuk membatalkan puasa dia, walaupun dia wajib diqada. Yang namanya sembahyang, sama ada orang musafir ataupun tidak, tetap Allah wajibkan. Sama ada dia demam atau tidak, tetap Allah wajibkan. Dia perbezaan yang sangat ketara sekali. Jauh sekali ibadah haji Allah wajibkan setahun sekali kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pun kalau istita'. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ada syarat-syarat yang agak ketat. Tetapi yang namanya sembahyang, sama ada kemampuan atau tidak, tetap Allah wajibkan. Inilah perbezaan yang sangat nyata. Itulah dikatakan bahwa awwalu ma yuhasabul 'abdu 'alaihi as-shalah. Pertama kali apabila manusia masuk ke liang lahat adalah persoalan sembahyang. Dan dalam konteks ayat Al-Quran, gandingan antara sembahyang dengan kalimat zakat tidak kurang 80 ayat diulang-ulang oleh Allah. Maksudnya sebagai manusia tidak cukup bermunajat dengan Allah, tetapi hubungan antara kanan dan kiri dia mesti juga lengkap. Itulah ayat ini, wasbir li hukmi rabbika. Bersabarlah kamu dengan hukum yang telah Allah tetapkan kepada kamu. Maksud sahabat di sini, kerjakanlah. Sebab kepuncaknya orang-orang ar-arif billah, para awliya, para ar-rusul, para anbiya, sembahyang dia bukan beban, tetapi sebaliknya dia adalah nikmat. Itu kenyataan. Kembali kepada persoalan yang kita bawa 1 bulan lepas, kenapa sembahyang diulang-ulang? Dan kenapa dalam sembahyang ada qabliyah, ada ba'diyah? Bahkan apabila Nabi ditanya oleh salah seorang sahabat dengan permohonan yang cukup indah, "Ya Rasulullah, ud'uni, tolong doakan." Malah Nabi sebaliknya, silakan kamu bertanya, apa permohonan yang perlu saya doakan, kata Nabi. Nabi menyebutkan, fa'alaika bikathratis sujud. Hendaklah kamu banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ruang lingkup bentuk-bentuk sembahyang, dia ada qabliyah, ada ba'diyah. Ada sembahyang namanya dia adalah mandub, ada masnun. Terlalu banyak ruang untuk sujud kepada Allah. Rupanya dia adalah mempermudah urusan manusia, sama ada rezekinya ataupun kesehatannya, urusan anaknya. Rupanya Islam sudah bagi jawaban yang cukup lengkap. Jawabannya adalah jelas, adalah as-salah, as-salah, as-salah. Sebab dia adalah ketergantungan, sehingga ada sembahyang yang namanya adalah mandub, ada masnun. Itu sudah dijelaskan oleh Imam Syafi'i, begitu juga Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, dan Imam Malik, juga Imam Ahmad bin Hanbal. Jelas berbeza. Kalau yang masnun adalah sembahyang di mana Rasulullah al-muwazabah ilayya, dia sentiasa buat, dan dia adalah sunat muakkad. Ada yang mandub, yaitu bentuk sembahyang, kadang-kala Nabi buat, kadang-kala Nabi tak buat. Cumanya ada kenyataan bahwa man shalla fi yawmin wa lailatin 12 rak'ah siwal maktubah banallahu lahu baitan fil jannah. Jadi ini ada 3 hadis. Dari pentingnya persoalan ini Nabi menyebutkan, sesiapa sehari semalam sembahyang 12 rakaat, siwal maktubah selain salat yang fardu, siwal maktubah selain sembahyang fardu. Rasul hanya minta 12 rakaat saja. Banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan bina mahligai rumah terbesar, rumah yang paling indah, yang paling lengkap, istana yang paling besar di surga Allah. Hanya minta 12 rakaat. Cumanya posisi 12 rakaat itu, adakah termasuk tahajud atau tidak? Adakah termasuk dia sembahyang duha ataupun tidak? Adakah dia termasuk sembahyang tahiyatul masjid atau tidak? Adakah termasuk dia sembahyang sunat mutlak atau tidak? Atau adakah dia termasuk sunat gerhana atau tidak? Ini yang dijelaskan oleh Imam Mujtahid. Rupanya yang dimaksudkan, sesiapa orang yang sembahyang sehari semalam 12 rakaat adalah sembahyang ini adalah sunnat rawatib. Sunnat yang mengiringi sembahyang fardu. Dia ada 12. Cumanya persoalan di sini, yang mana satu yang termasuk rawatib muakkad,
dan mana yang rawatib ghairu muakkad. Kita tengok penjelasan yang barangkali ada yang tercicir. Tentu di antara sunat-sunat ini yang ranking teratas adalah salat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Itu adalah jelas sekali. Rak'atani khairun minad dunya wa ma fiha. Rak'at al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Itu adalah hadis yang biasa kita dengar. Sembahyang 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Di antara banyak-banyak sembahyang sunat, sama ada sembahyang tarawih, sembahyang witir, sembahyang doa, sembahyang awabin tadi, ranking teratas adalah 2 rakaat sebelum salat subuh. Bahkan digambarkan itu hari apabila Nabi sembahyang 2 rakaat sebelum subuh, Nabi buat dengan begitu takhfif, dengan begitu ringan sekali. Tetapi walaupun ringannya macam mana? Lepas baca Fatihah, kata itu hari Nabi hanya baca Qul ya ayyuhal kafirun. Lepas baca Fatihah rakaat kedua, Nabi hanya baca Qul huwallahu ahad saja. Itu adalah yang terbaik. Yang sunnatnya dia adalah itu. Bukan membaca surah-surah yang panjang sama sekali. Tidak. Itu pun hadiah yang paling besar daripada Allah dan Rasulnya, 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Okey, itu masuk sunat pertama. Cumanya mana yang lain selain yang 2 rakaat? Ini beberapa pandangan yang disebutkan. Tentu kalau ikut pandangan Imam Abu Hanifah, dia adalah 4 rakaat sebelum zuhur. Bayangkan ini, bukan 2 rakaat, 4 rakaatin qabla salati zuhri. Bahkan kenyataan au qabla zuhur, au qabla Jumat, atau sebelum Jumat. Walaupun Jumat bukan ganti kepada zuhur. Wa arba'an ba'da zuhri, 4 rakaat selepas zuhur. Mana dasarnya? Sebab ada satu maklumat yang disebutkan, kata itu hari, riwayat ini agak bagus sekali. Man shalla 4 raka'atin qabla zuhri, sesiapa sembahyang 4 rakaat sebelum zuhur, bitaslimatin wahidah, dengan satu salam. Bitaslimatin wahidah, satu salam. Wa arba'an ba'daha, dan 4 rakaat selepas zuhur, haramahullah 'alan nar, Allah haramkan badan tubuh itu daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan hadis ini sangat kuat sekali. Cumanya nanti ada kaifiat tentang macam mana kalau ahkamu far'iyati salati nafilah, hukum-hukum yang berkaitan dengan sembahyang sunat. Kalau dilaksanakan malam macam mana? Kalau dilaksanakan siang macam mana? Dia ada perbezaan. Okey, kita sebutkan. Kemudian rak'atan di ba'dal maghrib, itu ada masyhur, 2 rakaat selepas maghrib. Dan 2 rakaat lepas maghrib dia berbeza dengan 2 rakaat sebelum subuh. Perbezaannya, kalau 2 rakaat selepas maghrib yusannu italatul qira'ah fihima, disunatkan untuk memanjangkan bacaan surah selepas sembahyang 2 rakaat selepas sembahyang maghrib. Ini perbezaan yang nyata. Tapi kalau kita kira 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, maknanya dia sudah melibatkan 6 rakaat. Ambil saja 2 rakaat lepas zuhur, kalau tidak ambil 4. Sebab yang 2 muakkad, yang 2 tidak. Maknanya dia sudah 8. 2 rakaat lepas maghrib, maknanya sudah 10. Yang Nabi minta 12. Mana yang 2-nya? Rak'atani ba'da fardil isya, 2 rakaat selepas sembahyang isya. Lengkap 12 rakaat. Ini yang dimaksudkan dalam konteks hadis itu. Persoalan mampu atau tidak itu ada isu lain. Cumanya, kenapa ada qabliyah, kenapa ada ba'diyah? Dan kenapa sebagian waktu tidak ada ba'diyah, hanya ada qabliyah saja? Lalu bagaimana dengan orang yang sembahyang sebelum maghrib? Adakah dia termasuk muakkad atau tidak? Sebelum asar masuk muakkad atau tidak? Sebelum isya masuk muakkad atau tidak? Ini ittifaq. Semua ulama mazhab dalam persoalan ini, 2 rakaat sebelum maghrib dia termasuk sunat rawatib tapi tidak muakkad. 2 rakaat sebelum isya penting tapi dia tidak termasuk rawatib yang muakkad. 2
2 rakaat sebelum asar, dia termasuk rawatib tapi tidak muakkad. Yang muakkad hanya yang tadi saja. Itu yang dimaksudkan fintai asyarata rakaat. Kita tengok dalam persoalan ini, kenapa sebelum maghrib diperbolehkan dan kenapa sebagian masjid surau, sebagian dia orang tidak sembahyang sunat 2 rakaat sebelum maghrib. Ini alasannya cukup jelas sekali. Ada hadis yang sahih, li khabari sahihain, dalam Bukhari ada, dalam Muslim ada, dari Abdullah bin Mazri, sallu rak'ataini qabla al-maghrib thumma qala fi tsalitsah. Nabi menyebutkan, hendaklah kamu sembahyang 2 rakaat sebelum maghrib. Dan Nabi ulang 3 kali. Selepas Nabi cakap 3 kali, Nabi menyebutkan liman sya'a, bagi orang yang nak sahaja. Ini maksudnya ini bukan penekanan. Dia bukan penekanan, tetapi digalakkan, tetapi tidak digalakkan sebagaimana sembahyang yang sebelumnya. Okey. Di antara alasan kenapa penting 2 rakaat sebelum dan 2 rakaat selepas dalam konteks sembahyang maghrib ataupun isya, yang ada sebelum dan selepas, ataupun zuhur, ataupun katakan isya sekali, ataupun maghrib sekali. Alasannya litam'ish syaitan. Rupanya sembahyang 2 rakaat qabliyah ada hubung kait dengan syaitan. Mungkin selama ini kita tidak fikir, dan kenapa terjadi? Bi'an yaqul, apabila syaitan nampak orang sembahyang qabliyah, syaitan akan berkata, innahu lam yatruk ma laysa bifardin, fa kaifa yatruk ma huwa bifardin. Kata syaitan, seorang hamba ini tidak meninggalkan yang tidak diwajibkan. Maksudnya yang sunat qabliyah. Bagaimana pula dia akan meninggalkan yang diwajibkan? Tengok, dia ada hubung kait dengan persepsi dan syaitan untuk mengacau orang ini. So kalau dia nampak orang sembahyang qabliyah, innahu lam yatruk ma laysa bifardin, fa kaifa yatruk ma huwa bifardin. Itu kata syaitan. Hamba ini tidak meninggalkan yang fardu. Bagaimana mungkin dia akan meninggalkan yang fardu? So dia kecewa. Cumanya apabila ada ba'diyah, kenapa ada ba'diyah? Mungkin selama ini kita sembahyang ba'diyah. Tetapi alasan yang paling benar yang disebutkan oleh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, dikatakan li jabarin nuqsan ay li yaquma fil akhirah maqama ma taraka min al-udhr aw qalisiyani. Sembahyang sunat ba'diyah untuk melengkapi kekurangan-kekurangan dalam sembahyang wajib. Kebarangkalian dia bacaannya kurang sempurna, kebarangkalian ada yang melibatkan sunat sujud sahwinya, kebarangkalian bacaannya terlalu cepat, kebarangkalian khusyuknya bermasalah. So sembahyang sunat ba'diyah untuk menutup kekurangan-kekurangan itu, sehingga ada qabliyah, ada ba'diyah, melainkan maghrib dengan asar. Okey, dan itu sudah kita jelaskan. Cumanya sekarang bagaimana dengan asar? Kenapa asar tidak termasuk yang namanya muakkad? Tetapi kenapa ada makluman elok juga sembahyang sunat sebelum asar? Rupanya dia ada hadis terpencil. Nabi menyebutkan, rahimallahu imra'an shalla arba'an qabla al-asri. Allah sangat sayang, Allah sangat rahim, sangat sayang kepada orang yang sembahyang sebelum asar 4 rakaat bitaslimatin wahidah, dengan satu salam, ataupun taslimataini, ataupun dengan dua salam. Itu tak ada masalah. Cumanya bezanya apabila sembahyang sebelum asar 4 rakaat atau sebelum zuhur 4 rakaat, supaya berbeza dengan yang wajib yang 4 rakaat macam asar, macam isya, maka semua rakaat-rakaat dalam sembahyang sunnah wajib ada bacaan Fatihah
dan surah. Kalau kita sembahyang Isya, yang ada bacaan Fatihah dan surah hanya rakaat pertama dan kedua. Rakaat ketiga, keempat dia mencukupi bacaan Fatihah, tidak ada surah. Okey. Dalam sembahyang sunat, kalau sekiranya dia buat 4 rakaat satu salam, dia mesti melibatkan semua rakaat itu ada surah dan ada Fatihah. Itu perbezaan yang ada. Lalu, adakah 4 rakaat sebelum zuhur saja atau 4 rakaat sebelum asar saja sudah? Tidak. Katakan sekarang dia nak sembahyang duha. Macam mana sembahyang duha? Bolehkah dia 4 rakaat langsung? Tak ada masalah. Bolehkah dia 2 rakaat? Tak ada masalah. Bolehkah dia ila thamaniyatin? Katakan 6 rakaat satu salam. Tak ada masalah. Itu adalah jelas sekali. Termasuk juga sembahyang sunat awwabin, salatul awwabin. Sama ada tuan-tuan biasa buat ataupun tidak. Sembahyang ini sangat penting. Dikatakan wahiya sittu raka'atin ba'dal maghrib, yaitu sembahyang 6 rakaat selepas sembahyang maghrib. Itu namanya salatul awwabin. Dikatakan boleh bitaslimatin, boleh satu salam. Saya aku sembahyang sunat awwabin 6 rakaat kerana Allah, bitaslimatin. Walaupun saya katakan jarang orang buat macam ini. Dari sudut sah dan tidak, dia adalah sah. Au thintaini, ataupun 2 salam. Maknanya sembahyang awwabin 4 rakaat satu salam, kemudian 2 rakaat satu salam, bithantai salam. Ataupun dikatakan thalatha dengan 3 salam, berarti 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi ini salat awwabin. Dalam konteks ayat ada fa innahu kana lil awwabina ghafura. Aina dalil, mana dasar? Rupanya di sini ada riwayat an Ammar bin Yasar, Ammar ibn Yasir, man shalla ba'da al-maghrib 6 raka'atin ghufirat dhunubuhu wa in kanat mithla zabadil bahri. Tuan-tuan boleh tengok riwayat At-Tabrani, kitab Majma'uz Zawaid, juzuk kedua, muka surat 230. Riwayat Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, At-Tirmidzi daripada Abu Hurairah, wujud maknanya sesiapa sembahyang selepas maghrib 6 raka'atin, 6 rakaat, yang 6 rakaat ini disebut salatul awwabin. Awwabin maknanya orang yang kembali kepada Allah. Ghufirat dhunubuhu, dosa dia akan diampunkan oleh Allah. Wa in kanat mithla zabadil bahri, walaupun sebesar buih di lautan yang paling luas. Itulah hadirin, kepuncaknya adalah sebab banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salat sunat awwabin ini tidak termasuk salat sunat yang muakkad. Okey, kita tengok lagi yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia yang tidak termasuk sunat rawatib dan dia tidak muakkad, salatul duha. Ini masyhur, salatul duha. Sebenarnya kalau ikut qaul yang sahih, وهي 4 raka'atin ala sahih ila 8. Salat duha mengikut qaul sah yang sahih, yaitu 4 rakaat sampai 8 sahaja. Dan 4 rakaat ini boleh satu salam. 4 rakaat kedua boleh satu salam. Dan boleh 2 rakaat satu salam, 2 rakaat satu salam, 2 rakaat satu salam, 2 rakaat satu salam. Ini untuk orang yang anda ambil 8 rakaat. Tapi seandainya dia ambil 4 rakaat, boleh 2 rakaat satu salam, 2 rakaat satu salam, ataupun langsung 4 rakaat satu salam. Dan tuan-tuan, dalam keterangan ini boleh cek apa itu hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli duha 4 raka'atin. Kata Aisyah, ini dasar salat duha.
dasar salat duha satu-satunya ini. Dia tidak ada 2-3 hadis. Dikatakan bahwa kata Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli duha 4 raka'atin la yafsil bainahunna bikalam. Rasulullah, artinya suami saya, kalau sembahyang duha kata Aisyah adalah 4 rakaat. Dan Nabi tidak cakap apapun. Maksudnya lepas salam kalau buat dua-dua, Nabi tak cakap dengan sesiapa pun. Dan selepas 4 rakaat sebelum Nabi doa, Nabi tak cakap dengan apapun. Dia terus. Tetapi ada riwayat Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli duha 4. Dalam konteks lain, Nabi sembahyang duha 4 rakaat wa yazidu ma syaa. Kata Aisyah, kadang-kadang Nabi lebihkan daripada 4. Ini keterangan yang tidak boleh diganggu-gugat dari riwayat Muslim. Waktunya agak senang. Semua ulama dalam konteks ini sepakat min tulu'il syamsi qadra rumhin ay hawali thuluth aw nisfi sa'ah ila qabila zawal. Ini jelas. Jadi posisi ini di mana salat syuruk. Sebagian kawan-kawan sahabat-sahabat masjid atau dia ada menyebut salat syuruk. Adakah benar ada salat syuruk? Apa perbezaan dengan salat duha? Okey. Kalau kita teliti dari beberapa rujukan-rujukan yang ada, dia tak wujud. Dalam konteks pembahasan Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik tak sebut langsung salat syuruk. Cumanya Ibnu Abbas, agaknya siapa yang lebih alim daripada Ibnu Abbas? Pada zaman Nabi ada 2 ilmuwan yang tertinggi, yang paling pakar tafsir. Satu Ibnu Mas'ud, yang kedua Ibnu Abbas. Dan kita maklum, Ibnu Abbas adalah satu-satunya budak kecil yang qiyamul lail pertama kali dengan Nabi. Kata Ibnu Mas'ud, kata Ibnu Abbas, disebutkan bahwa mana-mana orang sembahyang duha di awal waktu, di awal maknanya qadra rumhin. Maksudnya kalau matahari sudah naik kira-kira dalam 1 tombak, dia sudah agak naik sedikit. Tengoklah sekarang dalam jadual semua agak lengkap itu. Yang sembahyang awal itu dah disebut syuruk. Tapi bukan niat saja aku sembahyang syuruk, sama sekali tidak. Dia sebenarnya salat duha tapi dibuat di awal waktu. Sebab salat duha boleh dilaksanakan ila qubailaz zawal, sampai matahari sebelum tergelincir, sampai matahari sebelum zuhur. Jadi masa dia adalah panjang. Itu maksudnya. Jadi dari konteks usalli sunnata salata syuruk, dalam beberapa kajian dia tidak jumpa istilah itu diperkenalkan oleh Ibnu Abbas, yang orang buat salat duha di awal waktu sebab berdekatan dengan lepas keluarnya matahari. Itulah yang disebutkan syuruk. Tapi nama sembahyang itu tetap sembahyang duha. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ada lagi sembahyang yang barangkali jarang orang buat, tapi ini pun juga termasuk salat sunat walaupun dia tidak termasuk muakkad, yaitu raka'atul wudu qabla jafafi. Sembahyang 2 rakaat selepas ambil wudu. Tapi dia ada limit, dia ada batasan. Maksudnya sembahyang 2 rakaat selepas ambil wudu dengan syarat sebelum kering. Sebelum kering ambil wudu. Sebelum kering air yang berada dalam badan. Seandainya sudah kering, kita sudah ambil wudu kering, maka ruang untuk 2 rakaat itu tidak wujud lagi. Dia berbeza dengan salat sunat tahiyatul masjid. Dia berbeza. Salat 2 rakaat selepas ambil wudu ada syarat, dengan syarat sebelum air wudu itu kering. Kalau dah kering tidak boleh.
Alasannya di mana? Ma min ahadin yatawadda fayuhsinu al-wudu thumma yaqul fayusalli rak'ataini yaqbalu alaihima biqalbihi illa wajabat lahu al-jannah. Rawahu al-jama'ah. Kalau ikutkan sembahyang ini sangat mustahil. Nabi menyebutkan tiada seseorang yang ambil wudu fayuhsinul wudu dengan cara wudu yang sempurna. Ingat, cara wudu yang sempurna adalah cara wudu yang diajar oleh Utsman bin Affan. Tonton dalam kajian tentang cara wudu, satu-satunya hadis yang berbicara cara wudu Nabi yang paling lengkap adalah riwayat Utsman bin Affan. Itu maaf, ini bukan pembahasan saya malam ini untuk bagaimana cara wudu. Kita fokus dengan ini. Sehingga ada disebut fayuhsinul wudu. Kemudian dia wudu dengan wudu yang paling sempurna. Thumma yaqum fayusalli rak'ataini. Kemudian kata Nabi, dia berdiri sembahyang 2 rakaat. Dia hadirkan hatinya betul-betul khusyuk. Illa wajabat lahul jannah, melainkan Allah wajibkan dia untuk masuk surga. Kekuatan hadis ini sangat kuat. Melainkan wudu yang tidak diperbolehkan sembahyang sunat selepasnya apabila masa itu adalah masa tahrim, masa yang tidak diperbolehkan. Contoh, ada 3 masa yang memang manusia diharamkan untuk takbir. 3 masa itu. Ini semua mazhab. Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. 1. Inda tulu'i syamsi, ketika matahari keluar, haram sembahyang dan tak boleh juga menguburkan jenazah. Tak boleh. Time 6, matahari keluar, haram mana-mana orang sembahyang. Ada pandangan walaupun di Masjidil Haram, di Madinah memang tak boleh. Di Madinah memang tak boleh, tapi di 3 masa ini tak boleh. Yang kedua, indal istiwa, ketika matahari ngam di atas, tidak boleh takbir dan tidak boleh menanam jenazah. Yang ketiga, inda ghurubisy syamsi, ketika matahari tenggelam, tak boleh sembahyang dan tak boleh menanam jenazah. Di 3 masa ini ittifaq ulama haram. Ini penting sekali. Jadi kalau ketepatan wudu, misal kata selepas subuh, bolehkah dia sembahyang sunat lepas wudu? Tak boleh. Melainkan nantinya ambil wudu di waktu-waktu yang memang diperbolehkan untuk sembahyang. Maksudnya selepas maghrib tak ada masalah, lepas isya tak ada masalah, sebelum isya tidak ada masalah, sebelum zuhur, selepas zuhur. Tapi kalau dia sudah sembahyang asar, maka ruang itu tidak boleh untuk syukriyatul wudu, melainkan sembahyang yang ada sebab. Contoh, tahiyatul masjid. Jadi kita sudah sembahyang zuhur di masjid itu, kemudian atau sudah sembahyang asar di masjid sini, kemudian dia pergi ke Masjid Al-Ghufran, Tamantun, At-Taqwa, Tamantun atau Makmuriyah Kayuara, dia sudah sembahyang lepas asar. So masuk masjid itu untuk sembahyang tahiyatul masjid, untuk orang itu diperbolehkan. Tak ada masalah. Itu sebab ada sebab. Ataupun ada jenazah. Ada jenazah walaupun selepas subuh, sebelum matahari naik, tidak ada masalah. Selepas asar, sebab ada jenazah, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Sehingga di Madinah Al-Munawwarah, apalagi di Mekah, maka sembahyang jenazah tetap berjalan walaupun lepas sembahyang subuh, walaupun lepas sembahyang asar. Okey, berkaitan dengan tahiyatul masjid, dikatakan kenapa agaknya? Pembahasan saya agak laju, ada masa 4 minit. Kenapa ada tahiyatul masjid? Alasan dia satu saja. Tahiyatan li rabbil masjid, sebagai tanda hormat kepada yang memiliki masjid. Yang memiliki masjid dia adalah Allah. Okey. Dia berbeza dengan orang yang masuk Masjidil Haram, dia berbeza.
dengan semua masjid-masjid di dunia. Untuk masjid selain Masjidil Haram, mana-mana orang masuk, idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yarka' rak'ataini. Apabila kamu masuk masjid, jangan sekali-kali duduk sebelum rukuk. Bahkan tengah Nabi baca khutbah, ada seorang lelaki masuk terus rukuk, terus duduk. Nabi kata, "Qum." Silahkan bangun dan sembahyanglah 2 rakaat. Walaupun tengah Nabi baca khutbah, walaupun imam tengah baca khutbah, mana-mana orang baru datang tetap disunatkan, walaupun sembahyangnya mesti diringankan. Cumanya apabila bersamaan dia masuk masjid hari Jumat ataupun hari biasa dengan ngam Allahu Akbar dengan azan, adakah dia terus sembahyang sunnah ataupun menjawab azan dulu? Ini penting. Kita tengok hari Jumat bermacam-ragam orang gitu, bermacam-ragam orang. Jadi apabila keduanya terserempak, dia masuk masjid, kemudian ada azan, adakah dia terus sembahyang sunnah ataupun azan? Ini dalam konteks pembahasan ulama mazhab, maka mesti didahulukan menjawab azan dulu, baru sembahyang sunnah. Dia tidak boleh langsung sembahyang sunnah. Dia mesti jawab azan siap baru sembahyang sunnah. Persoalan, adakah kalau dia ulang-ulang? Sekarang masuk masjid ini, lepas ini masuk masjid Kayuada, lepas itu masuk masjid Taman Tun. Adakah sembahyang tahiyatul masjid kena ulang-ulang atau sekali saja? Okey, di sini dikatakan wa takfihi bi kulli yawmin marrah idza takarrara dukhulul 'udri. Jadi ada pandangan mencukupi sekali saja. Maksudnya kalau dah masuk sini tahiyatul masjid, lepas ini pindah Kayuara, masuk masjid Kayuara tak payah. Itu sebagian pandangan. Tapi pandangan yang lagi muktamad, yang lagi kuat, tidak ada masalah. Lepas masuk Mujahidin sembahyang sunat, pergi ke Taman Tun sembahyang sunat tahiyatul masjid lagi. Sebab alasannya berlainan masjid. Kemudian pergi ke Kayuara, diperbolehkan lagi untuk sembahyang tahiyatul masjid. Adakah dia tiba-tiba masuk, dia duduk sengaja ataupun dia lupa? Adakah ada ruang bagi dia untuk sembahyang tahiyatul masjid sedangkan dia sudah duduk, sudah baca Al-Quran? Wala tasqutu bil julusi indahum. Maka sembahyang tahiyatul masjid tidak gugur disebabkan dia sebab langsung duduk atau baca Al-Quran. Tetap diperbolehkan naik terus sembahyang sunat tahiyatul masjid dan meneruskan zikir-zikir atau baca-baca Al-Quran. Jadi ini penting sekali, sebab ada sebagian, kami dah duduk, kami dah baca Al-Quran. Tak, sebenarnya peluang tahiyatul masjid tetap berjalan untuk orang-orang itu. Kalau sekiranya dia sibuk sangat ataupun dia uzur, tak ada kemampuan, maka mencukupi diganti dengan kalimat tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebagai ganti daripada solat tahiyatul masjid. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sedikit perkongsian tentang pembahasan tadi. Tuan-tuan boleh cek Fiqhul Islam wa Adillatuhu juzuk kedua, buka surat 46, 47, 48, 49. InsyaAllah kita akan sambung untuk bulan depan, InsyaAllah dari semasa ke semasa. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.